Saya jemput Datuk Haji Muhammad Zaim bin Abu Hassan. Soalan nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Pisang Mas Jambu Batu, soalan parit nombor 1. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat dari Parit. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Parit bersekali dengan Yang Berhormat Batu bertarikh 25 November tahun 2013 yang bertanyakan isu berkaitan gaji minimum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, berkenaan status semasa pelaksanaan gaji minimum daripada 5,160 majikan yang telah memohon penangguhan, sebanyak 1,044 majikan telah mendapat penundaan pelaksanaan gaji minimum sehingga 31 hari bulan Disember tahun 2013, dan kerajaan menetapkan tiada lagi penundaan diberikan kepada majikan selepas tarikh tersebut. Perlu diambil maklum bahawa penundaan yang diberikan oleh kerajaan adalah berbentuk interim atau one-off sahaja, yang bertujuan untuk memberi sedikit ruang atau breathing space kepada beberapa majikan individu atau majikan PKS, terutama yang berintensifkan buruh atau labor intensif, untuk meneliti semula model perniagaan dan struktur upah di syarikat masing-masing. Harus diperhatikan di sini bahawa keputusan untuk memberi penundaan adalah dibuat oleh suatu jawatan kuasa tripartite dan pandangan wakil majikan dan pekerja diambil kira. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan mulai 1 Januari tahun 2014, penguatkuasaan gaji minimum akan dijalankan sepenuhnya terhadap majikan. Berkenaan dengan kekangan majikan, sehingga perlu diberikan penundaan dan parameter penilaian bagi menimbangkan permohonan penundaan adalah seperti berikut. Kedudukan kewangan syarikat sama ada mengalami kerugian atau peratusan keuntungan yang kecil atau dijangka terpaksa menutup perniagaan. 2. Majikan menjangkakan terpaksa memberhentikan pekerja, khususnya pekerja tempatan yang ramai, dengan memberi data kedudukan bilangan pekerja secara terperinci. 3. Kos pengeluaran akan menjadi terlalu tinggi, khususnya firma yang mempunyai kontrak perniagaan. Dan 4. Alasan-alasan lain, peculiar cases, yang wajar seperti malapetaka, bencana alam, baru beroperasi, terikat dengan kontrak, dan lain-lain. Mengenai peratusan majikan yang telah melaksanakan gaji minimum, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, secara amnya, kebanyakan majikan telah melaksanakan gaji minimum, tetapi adalah terlalu awal untuk mengetahui peratusan majikan yang telah melaksanakan gaji minimum. Ini adalah kerana kajian terhadap impak pelaksanaan gaji minimum belum lagi selesai. Ini juga perlu mengambil kira sebilangan majikan yang telah mendapat penangguhan pelaksanaan gaji minimum sehingga hujung tahun ini, tahun 2013. Justru, Kementerian berpandangan jika kajian dijalankan pada tahun hadapan, kita berupaya mendapat maklumat peratusan majikan yang telah melaksanakan gaji minimum, termasuk pelaksanaannya mengikut negeri. Sekian, terima kasih. Ya, Parit. Terima kasih Datuk
Yang Dipertua. Terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab soalan saya sebentar tadi. Jadi daripada jawapan Menteri itu, kita melihat bahawa ada yang melaksanakan dan ada yang minta tangguh. Cuma soalan utama saya ialah setelah dasar gaji minimum ini dilaksanakan, apakah kesannya terhadap pelaburan asing FDI ke Malaysia? Adakah dengan pelaksanaan gaji minimum ini akan menyebabkan pelabur asing merasa tidak tertarik untuk melabur di Malaysia kerana akan meningkatkan kos pengeluaran syarikat mereka? Yang kedua, bagaimana masyarakat yang pekerjanya 2-3 orang, apakah syarikat ini juga perlu melaksanakan skim gaji minimum ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Untuk menjawab soalan yang pertama mengenai FDI, jawapan kita ialah terlalu awal untuk kita menjawab. Kerana seperti mana dalam jawapan saya sebentar tadi, oleh kerana ia baru saja dilaksanakan, maka terlalu awal untuk kita menjawab mengenai, iaitu berkaitan soalan yang ada sangkut paut dengan FDI. Mengenai majikan yang mempunyai pekerja yang bilangan kecil itu, perlu diingatkan di sini bahawa dalam kita menjalankan pelaksanaan gaji minimum ini, kita membahagikan di bawah gaji minimum ini, perintah gaji minimum ini, kita dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu satu yang dipanggil sebagai makro, yang mempunyai 6 pekerja ke atas, dan satu lagi yang dipanggil sebagai mikro, yang mempunyai 6 pekerja yang ke bawah. Dan dalam perkara ini, untuk pekerja, untuk majikan yang mempunyai pekerja yang 5 orang ke bawah itu, pelaksanaan gaji minimum adalah sebenarnya pada 1 hari bulan Julai tahun ini. Dan untuk majikan makro, iaitu yang mempunyai para pekerja yang lebih dari 5 orang itu, lebih dari 6 orang, pelaksanaannya adalah 1 hari bulan Julai tahun ini. Walau bagaimanapun, beberapa seperti mana yang saya telah jawab sebentar tadi, maka ramai majikan telah banyak majikan telah memohon untuk penundaan, dan oleh yang demikian majikan-majikan yang telah membuat agar pelaksanaannya ditunda telah kita kaji, dan kajian itu sebenarnya dibuat oleh Majlis Perundingan Gaji Negara. Sekian, terima kasih. Ya. Ipoh Barat. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan tambahan. Dato' Yang Dipertua, bila kerajaan menerima alasan-alasan supaya gaji minimum ditangguhkan, majikan-majikan memberi beberapa alasan yang tertentu, dan semestinya menteri atau jabatan akan meneliti semua alasan-alasan tersebut. Tapi saya difahamkan Yang Berhormat Speaker, bahawa selepas satu keputusan dibuat untuk menangguhkan pengimplementasikan gaji minimum, alasan-alasan tersebut tidak disampaikan kepada kesatuan pekerja atau kepada pekerja-pekerja. Satu adalah satu syarikat yang terlibat adalah Chiwa Corporation, spesifik Chiwa Corporation Berhad, di mana gaji minima yang diarahkan oleh mahkamah, satu keputusan telah dibuat oleh mahkamah untuk memberi gaji minima lebih dari 900. Oleh kerana pengecualian telah diberi oleh kerajaan, maka pengimplementasikan gaji minima itu tidak dilangsungkan. Sehingga hari ini kesatuan kerja atau pekerja-pekerja di syarikat tersebut, bukan ini sahaja, ada banyak lagi syarikat di mana tidak dimaklumkan. Ya, bolehkah faktor ini diberitahu kenapa ia tidak maklumkan, walhal mereka adalah stakeholders dalam perkara ini? Dan berkaitan dengan ini adalah kita semua, satu di antara minima fakta adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja supaya ia akan seimbang dengan gaji minima. Jadi apa yang dibuat, sasaran yang dibuat oleh kementerian, supaya bila gaji minima dikenakan, maka produktiviti pun dapat dinaikkan, dan akhir sekali kita punya pekerja akan mendapat manfaat-manfaat yang tertentu. Terima kasih. Ya, Menteri.
Datuk Yang Ketua, pada saya apa yang telah diutarakan oleh Ipoh Barat tadi merupakan bukan soalan tetapi ucapan. Walau bagaimanapun dari segi pelaksanaan, mengapa penundaan itu, dan mengikut beliau tadi, sebab-sebab mengapa penundaan, sebab mengapa penundaan telah diberikan. Jawapannya ada, sebelum saya menjawab, saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa kita mempunyai untuk melaksanakan gaji minima ini, kerajaan membentuk di bawah akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011, yaitu akta 732. Kita mempunyai apa yang kita panggil sebagai National Wage Consultative Council atau Majlis Perundingan Gaji Negara. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sebelum melaksanakan atau menetapkan tarikh bila sepatutnya pelaksanaan gaji minima ini dilaksanakan, satu untuk majikan yang berbentuk mikro dan satu untuk majikan yang berbentuk makro dan mikro, ialah sebenarnya 7 mesyuarat. 7 mesyuarat, bukan hanya satu mesyuarat. Jadi 7 mesyuarat telah diadakan oleh Majlis Perundangan Gaji Negara. Dan selain dari itu, kementerian kita juga telah mengadakan beberapa perbincangan dengan pihak tertentu, iaitu termasuk Kesatuan Kesekerja, dalam mana pihak pegawai kita sendiri, iaitu pegawai Kementerian Sumber Manusia, berbincang dengan pihak pekerja, pihak Kesatuan Kesekerja untuk mendapat buy-in terhadap gaji minima dan kaedah pelaksanaannya secara yang terperinci. Maka selain dari keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Perundangan Gaji Negara, Kementerian pegawai-pegawai kita di peringkat kementerian juga melibatkan diri secara langsung dengan memanggil pekerja-pekerja dan juga kesatuan kesekerja untuk membincangkan perkara ini, dengan harapan agar perintah gaji minimum ini yang berkuat kuasa seperti mana yang saya telah sebutkan awal-awal lagi, pada 1 hari bulan Januari tahun 2000. Muhammad, alasan tidak diberi kepada Kesatuan Kerja. Now, mengenai alasan, saya belum sampai ke situ. Keputusan penundaan atau seperti mana yang diberi. Now I'm looking at him. Sepatutnya kita menjawab memandang kepada speaker. Mengenai alasan penundaan diwartakan, yaitu keputusan dibuat dengan wakil kerajaan dengan jawatan kuasa tripartite, dan kita tidak perlu memberi alasan. Kita tidak perlu memberi alasan. Dan dalam jawapan itu waktu kita menjawab kepada memberi itu keputusan kita kepada pihak majikan, kita tidak perlu memberi alasan. Itu adalah keputusan National Wage Consultative Council di bawah akta yang ada. Terima kasih. Yang satu lagi mana? Nah, productivity saya tidak berhajat untuk menjawab di sini, sebab productivity adalah satu soalan yang lain. Ya, dah panjang itu. Saya jemput Tuan Fung Kui Lung. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Selamat pagi, salam sejahtera. Soalan saya ada berdua. Sila. Datuk Yang Ketua, saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya daripada Bukit Bintang yang bertanya soalan yang agak penting bagi kegunaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya ingin maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan kepada Ahli Yang Berhormat bahawa PAS Lawatan Kerja Sementara atau PLKS yang masih sah dan aktif sehingga tarikh yang ditanya oleh Yang Berhormat adalah seramai 2.9
juta orang. Jumlah ini termasuk parti yang telah diputihkan dan dikeluarkan PLKS di bawah program 6P yang lalu. Dan mengikut pecahan, saya ingin sebutkan secara ringkas bahawa perkilangan 733,000, pembinaan 425,000, peladangan 347,000, perkhidmatan 251,000, pembantu rumah 180,000 dan pertanian 179,000. Dan dari segi negeri yang tertinggi, 5 negeri yang tertinggi yang membekalkan pekerja antaranya ialah Indonesia seramai 935,000 orang, Nepal 359,000 orang, Bangladesh 319,000 orang, Myanmar 174,000 dan India 117,000 orang. Untuk statistik pendatang tanpa izin, Kementerian tidak mempunyai rekod yang resmi, tetapi kita boleh menyangkakan jumlah keseluruhannya kerana mengikut program 6P yang dilakukan sebelum ini, terdapat 1.3 juta parti yang telah didaftarkan dan daripada jumlah berkenaan seramai 503,000 telah pun diputihkan. Apabila tempoh 6P itu tamat, Kementerian Dalam Negeri dengan penyelarasan bersama-sama dengan kementerian lain termasuk Kementerian Sumber Manusia dan jawatankuasa khas Kabinet mengenai parti yang telah mengadakan beberapa keputusan telah melancarkan operasi baru, iaitu POP Bersepadu yang telah dimulakan pada 1 September yang lalu. Dan jelas daripada apa yang telah dilakukan, beberapa tindakan telah dilakukan, termasuk kita tidak lagi mengizinkan agensi-agensi pengambilan pekerja asing ini bermaharajalela, dan kita meminta mana-mana majikan yang tertipu supaya mengemukakan permohonan terus kepada Jabatan Immigration dan mengemukakan bukti penipuan yang dilakukan, termasuklah kononnya mereka telah membayar levy dan membayar lain-lain cas perkhidmatan kepada agensi pengambilan pekerja asing berkenaan untuk kita ambil tindakan. Dan dengan langkah itu kita harap kebergantungan kita kepada pekerja asing dapat dikurangkan. Dan saya harap Datuk Yang Ketua di Dewan Yang Mulia ini untuk rakyat Malaysia keseluruhannya, bukan saja ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, tetapi saya yakin ramai di kalangan rakyat Malaysia di luar sana yang sedang menonton secara langsung ini. Saya ingin memberitahu, ubahlah sikap. Sikap kebergantungan kepada pekerja asing. Yang kedua, kita minta tenaga kerja di Malaysia ubah sikap supaya mengambil peluang pekerjaan yang sedia ada. Bayangkanlah, kita tidak mahu menjadi sebuah negara yang penduduknya cuma 900,000 tetapi mempunyai pekerja asing seramai 3.5 juta orang. Artinya kebergantungan kepada pekerja asing ini telah menyebabkan ekonomi ini adalah ekonomi yang bubble. Dan dalam keadaan itu, beberapa langkah yang lain yang kita ambil, antaranya kita mengadakan job clearing system bersama-sama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, dan juga dengan semua kementerian-kementerian berkaitan yang memberikan pengesahan untuk pengambilan kerja-kerja asing, terutama dalam sektor perkhidmatan dan sektor perkilangan, agar tenaga kerja tempatan dapat diberikan keutamaan, manakala agensi kawal selia mengikut sektor masing-masing juga dirundingi agar shilling tertentu pengambilan pekerja asing ini dapat dipatuhi sepenuhnya.
manakala kita juga menetapkan had umur pekerja asing hendaklah sekitar hanya daripada 18 hingga 45 tahun saja umur mereka. Dan kita juga tentunya bekerjasama dengan pihak MITI dan lain-lain untuk melakukan kerja-kerja secara otomasi bagi mengelakkan tenaga kerja asing yang digunakan. Dan di samping itu saya harap semua pihak harus mengambil langkah positif untuk tidak menganggap blue collar job dengan izin sebagai pekerjaan yang tidak memberikan pulangan yang baik. Sebaliknya, semua peluang pekerjaan sama ada berkolar putih atau kolar biru harus dianggap sebagai kerja yang halal dan thayyiban supaya kita dapat memberikan peluang pekerjaan pada rakyat negara kita ini. Ya, Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang Bertuah soalan tambahan. Lampakan pekerja asing sudah menjadikan satu ancaman dan bebaan bagi negara dari segi keselamatan, jenayah, sosial, kebersihan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kerajaan gagal bertindak mengatasinya. Rakyat bimbang, ia menjadi barah yang sukar dibendung. Bila tasar kerajaan dilihat tidak konsisten untuk menyekat kemasukan baru pekerja asing seperti dari Bangladesh maupun Kemboja, satu pihak kata sekat dan satu pihak kata dibenarkan masuk. Soalan saya ialah, apakah agenda sebenarnya kerajaan terhadap pekerja asing atau mengubah dasar dan menaksarakan menjadikan lebih tegas? Dan sejauh mana amaran rasuah dikesan berlaku dalam isu pekerja asing ini? Minta penjelasan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Yang Mohd, saya ingin menyebutkan bahawa kadar jenayah yang dilakukan oleh pekerja asing hanya sekitar antara 10 hingga 15% saja. Artinya jangan salahkan 100% pada pekerja asing. Pelaku-pelaku jenayah adalah daripada rakyat tempatan. Yang Mohd harus bekerjasama dengan saya untuk pemuterasan itu. Begitu juga agenda yang lebih tegas. Saya fikir bagi menyelesaikan masalah ini bukan agenda pihak kerajaan saja. Bila ada permintaan, tentu ada penawaran. Di dalam keadaan ini saya fikir apa yang harus kita lakukan, kita mesti mempunyai satu pelan jangka panjang yang perlu dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini dengan semua agensi-agensi dan pihak swasta supaya mereka juga mengakui hakikat bahawa keutamaan hendaklah diberikan pada rakyat tempatan. Dan soal rasuah yang berlaku di dalam soal pengambilan pekerja asing ini, kalau Yang Berhormat mempunyai maklumat, beritahu saya. Saya tidak akan pernah berkompromi dengan perasuah-perasuah. Sama ada dilakukan oleh pegawai-pegawai di Kementerian Dalam Negeri atau oleh Jabatan Immigration jika ada, atau mana-mana agensi serta individu yang mengaku mewakili KDN. Sila beri maklumat, bukan saja kepada Ahli Yang Berhormat Bukit Bintang saja, kepada semua Ahli Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Saya tidak akan kompromi. Tindakan akan saya lakukan dengan kadar sendiri. Ya, Mersin. Datuk Speaker, lama dah tunggu nak tanya soalan tambahan pada bos lama. Datuk Speaker, saya nak tarik perhatian ahli-ahli Dewan. Ada satu manifesto yang diwujudkan oleh Pakatan Rakyat jika mereka memerintah, sebaik mereka tak memerintah, iaitu manifesto Pakatan Rakyat berbunyi mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan baru oleh rakyat Malaysia dengan cara mengurangkan 1 juta pekerja asing dalam sektor yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Jadi
Dalam kata mudah, buang semua pekerja asing 1 juta, bawa pekerja baru, rakyat Malaysia, ganti di sektor peladangan, pembinaan dan sektor perkhidmatan. Adakah cadangan Pakatan Rakyat yang amat cerdik ini boleh dilaksanakan? Kerana Mersing lama juga duduk dalam jawatan kuasa pekerja asing yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya nak tanya Menteri, boleh atau tidak? Sebab tu tak bagi peluang. Kedua, antara halal dan taibah ni, yang halal dengan yang jadi tanpa izin ni amat mudah. Mereka tukar sektor je, dia dah jadi haram. Saya nak tanya sikit pada Yang Berhormat Menteri mengenai teknikal sikit pasal levy. Kerana pungutan levy daripada pekerja asing agak banyak. Bila mereka dah jadi tidak tanpa izin, adakah mereka ini berhak mengeluarkan levy? Dan apakah proses untuk mengeluarkan levy ini mengambil kira setelah mereka betul-betul keluar daripada negara? Kerana ini adalah melibatkan pengaliran dana negara. Terima kasih. Ya, sila. Datuk, yang betul saya mengalu-alukan ucapan, kalau bukan soalan, daripada Yang Muhammad Mersing, mantan timbalan Menteri Pertahanan ketika saya menjadi Menteri Pertahanan. Jadi insya-Allah akan naik semula sebagai Menteri. Mengenai manifesto Pakatan Rakyat untuk mengurangkan pekerja asing, saya ingin menyebutkan bahawa manifesto itu baik, tetapi seolah-olah seperti mengecak langit dan tidak berpijak di bumi yang nyata, kerana tidak dapat dilaksanakan. Hanya kira-kira 15% saja manifesto yang telah dilontarkan dalam pilihan raya 2008 telah dapat dilaksanakan sehingga pilihan raya 2013. Artinya dengan izin manifesto rubbish. Jadi dalam perkara ini saya fikir janganlah buat janji baru. Dan saya fikir Manifesto konkret tu. apa yang penting Ipoh Barat, kita hendaklah melakukan manifesto berdasarkan kepada realiti. Dan kita harap apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan akan memuaskan hati semua pihak, dan saya rasional dalam perkara ini. Sama ada bagi memenuhi kehendak pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Yang penting adalah rakyat keseluruhannya supaya mendapat faedah. Soalan yang kedua mengenai penukaran sektor. Ramai di kalangan pekerja asing ini menukar sektor. Saya ambil contoh daripada sektor peladangan tukar pada sektor perkhidmatan. Kerana sektor perkhidmatan menjanjikan gaji yang lebih. Apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan kerjasama Jabatan Immigration dan juga Kementerian Sumber Manusia ialah memberikan kad biometrik, kad kenalan yang bercirikan biometrik, dan juga ada barcode yang menandakan perbezaan warna kad berkenaan. Ambil contoh, umpamanya dalam sektor peladangan hijau, umpamanya sektor perkhidmatan biru muda, umpamanya sektor perhotelan merah, umpamanya, tapi sektor lain warna biru. Dalam keadaan itu, levy yang dikenakan adalah berdasarkan pada sektor-sektor berkenaan. Namun jika mereka bertukar sektor, contoh MOU yang telah ditandatangani dengan kerajaan Bangladesh, jika pekerja mereka bertukar sektor, dendanya adalah sebanyak $10,000. Dan ini adalah bagi menentukan bahawa hanya sektor-sektor tertentu saja yang dipenuhi. Dan kita mahu supaya siling-siling tertentu
dapat dipatuhi oleh majikan-majikan, dan saya harap negara-negara sumber dapat mematuhi garis-garis panduan yang telah ditentukan. Itulah sebabnya kita tidak mahu melayani semula peranan yang dimainkan oleh agensi pengambilan kerja asing. Sebaliknya, pihak majikan diizinkan terus memohon, tidak melalui orang ketiga, kerana orang ketiga ini lazimnya mengaut keuntungan lebih banyak. Saya tidak mahu seolah-olah ada perniagaan hamba abdi berlaku di negara kita. Ya, saya jemput Datuk Ahmad Fauzi bin Zahari. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ketua, terima kasih Yang Berhormat Setiabangsa. Pertama, saya ucap tahniah kerana ini soalan yang agak terkini dan berkaitan dengan kejayaan kita semalam dalam laporan dengan izin doing business in Malaysia. Kita tahap yang ke-6. Tapi kalau kita merujuk kepada Daya Saing Global ataupun GCR 2013 hingga 2014, kita telah menempatkan Malaysia di kedudukan yang ke-24 daripada 148 negara berbanding sebelumnya 25. Dan Malaysia masih kekal berada di kalangan 20% negara teratas, mengatasi Republik Korea, Brunei Darussalam, Korea tadi 25 ke-25, Brunei Darussalam ke-26, Israel ke-27, Ireland ke-28 dan negara China ke-29. Jadi antara faktor-faktor yang mempengaruhi Forum Ekonomi Dunia yang menyenaraikan Malaysia sebagai negara ke-24 paling berdaya saing daripada 148 negara dalam laporan daya saing global tersebut adalah kerana Malaysia berjaya memperbaiki ataupun mengekalkan prestasi dalam faktor-faktor teras seperti pasaran kewangan yang maju dan kukuh pada kedudukan ke-6, beban peraturan kerajaan iaitu pada kedudukan ke-8, pasaran barangan dan perkhidmatan yang cekap dan berdaya saing pada kedudukan ke-10. Malaysia turut berada di kedudukan ke-15 bagi kualiti infrastruktur pengangkutan, mencatatkan satu pencapaian yang membanggakan bagi negara-negara di rantau ini, di mana kekurangan infrastruktur dan kesaling hubungan yang lemah merupakan halangan besar dalam proses pembangunan di kebanyakan negara. WEF ataupun Badan Forum Ekonomi Dunia turut memberi penilaian yang membanggakan kepada Malaysia iaitu kedudukan ke-29 bagi kerangka institusi yang mesra perniagaan dan kedudukan ke-33 bagi indeks etika dan rasuah. Jadi, Datuk Ketua, WEF menyenaraikan faktor-faktor berikut sebagai amalan terbaik di Malaysia. Satu, kadar inflasi Malaysia sebanyak 1.7% telah menempatkan Malaysia ke kedudukan pertama berkongsi dengan 43 ekonomi yang mencatatkan kadar inflasi yang rendah antara 0.5% hingga 2.9%. Kedua, indeks hak perundangan yang baik dalam memberi perlindungan terhadap peminjam dan pemberi pinjaman. Ketiga, kekuatan perlindungan ke atas pelabur dan perolehan kerajaan bagi barangan berteknologi maju. Dan seterusnya, persepsi mengenai kedudukan mendapat pinjaman, persepsi mengenai kebolehan dapatan modal teruka, persepsi mengenai bebanan peraturan kerajaan, persepsi mengenai pembiayaan melalui pasaran ekuiti tempatan dan persepsi mengenai kesan cukai terhadap intensif untuk bekerja. Sekian, terima kasih. Ya, Setiawansa. Terima kasih Yang Ketua. Selain daripada ranking daya saing kita pada tahap 20 negara yang ke-24 daripada 148, dari segi modal insan, Malaysia diletakkan di nombor 5 di Asia Pasifik selepas Singapura, New Zealand, Jepun, Australia, dan nombor ke-22 daripada 122 negara dalam modal insan. Yang terbaru 2-3 hari lepas ialah kita diletakkan ke tahap nombor 6 daripada 189 negara
sebagai negara yang mudah melakukan perniagaan. Ini berlaku pada 2009 semasa Datuk Seri Najib memegang jawatan, kita nombor 23, tahun lepas nombor 12, tahun ini nombor 6. Saya rasa ini hanya berjaya dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang telah mendakbir urus negara dengan rapi, tertib, tersusun dan terancang semenjak 50 tahun yang lalu. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sekarang dan yang akan datang bagi memastikan bahawa taraf penarifan ini terus kekal atau lebih baik dan sekaligus dapat menyangkal dakwaan sesengah-sengah pihak dengan niat jahat mengatakan bahawa takbir urus ekonomi negara ini pincang dan ekonomi negara berada dalam keadaan membimbangkan. Minta pencerahan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Mentua, sebelum itu saya nak sebut tentang kejayaan kita pada ranking ke-6 Magazine Doing Business 2004, laporan daripada World Bank dan International Financial Corporation daripada tahun yang telah pun dibuat daripada 2003. Dia ada tiga rujukan. Tadi sebut Doing Business 2014. Sebelum tadi saya jawab tentang GCR, Global Competitiveness Report oleh World Economic Forum, dan satu lagi ialah World Competitiveness Yearbook oleh Institute for Management Development bermula daripada tahun 1999. Ketiga-tiga ni dia merujuk kepada environment ekonomi dalam negara Malaysia yang telah pun naik taraf oleh kerajaan Malaysia seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau merujuk soalan tersebut tadi, sudah tentu kerajaan bermula daripada yang berhormat Perdana Menteri memegang tampuk pemerintahan, kerajaan menumbuhkan pasukan petugas khas pemudah perniagaan ataupun pemudah. Ini adalah usaha untuk merapatkan kerjasama antara dua sektor awam dan juga sektor swasta yang menyumbang kepada aspirasi Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam tempoh yang lebih singkat. Dan kalau kita semak dengan penubuhan pemudah tersebut yang bermula daripada 2007, laporan Bank Dunia Doing Business tadi meningkat daripada kedudukan 25 pada tahun 2007, kemudian 2012 ke 18, 2013 12 ke 12, kedudukan ke-12, dan tahun laporan semalam adalah ke-6. Mana langkah-langkah yang penting ialah untuk memastikan bahawa pemudah itu yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri benar-benar berfungsi menjadi satu realiti yang membanggakan pada masa akan datang. Ini adalah langkah-langkah umum yang boleh saya sampaikan di sini. Maknanya pemudah itu menjadi kunci kepada kejayaan kedudukan kita dalam overall ranking of doing business dengan izin di dalam negara Malaysia. Itu langkah-langkah umum yang boleh saya sebutkan. Sekian, terima kasih. Ya, Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi jawapan-jawapan yang mengandungi fakta-fakta daripada soalan sahabat saya Setiawangsa. Saya tidak berhajat untuk mempolitikkan isu ini, walaupun bajet yang dibentangkan dengan cukai-cukai tambahan dan potongan subsidi juga memberi makna-makna yang jelas kepada pakar-pakar ekonomi yang mengikutinya, termasuklah bekas CEO Maybank kita ini. Datuk Yang Dipertua, fakta yang disebutkan oleh Setiawangsa ialah daripada World Economic Forum atau WEF. Dengan izin, kita ada juga sebagaimana yang Malaysia amat terlibat, WIEF, World Islamic Economic Forum.
yang hari ini sedang mengadakan perhimpunan agaknya tahunan mereka di Kota London, United Kingdom, yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Saya nak bertanya kaitan dengan WIF ini, adakah Malaysia berhajat untuk menjadi tuan rumah tetap kepada WIEF? Sebagaimana WEF ini dia ada tuan rumah tetapnya di Davos. Dia mungkin ada persidangan serantaunya di Hong Kong, di Singapura, malah di Malaysia. Tetapi tiap-tiap tahun di musim sejuk, salji banyak, sidang di Davos akan berlangsung. Adakah Malaysia bercadang untuk meningkatkan lagi ranking kita ini menjadi tuan rumah tetap kepada WIEF, sidang tahunannya tetap di Kuala Lumpur, ataupun ikut kaedah World Bank dan IMF, yang mana tiap-tiap kali, sekali di Washington DC, sekali di luar Washington DC, tapi balik tahun depan pulaknya ke Washington DC. Iaitulah pilihan untuk Malaysia untuk menjadi tuan rumah kepada WIEF dan menjadi tuan rumah sidang tahunan WIEF. Adakah ini dalam perancangan kebijaksanaan yang berhormat Datuk Timbalan Menteri sekarang ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat rakan saya lama dalam PAC. Saya mungkin tak mampu menjawab soalan ini sebab saya bukan pada kedudukan untuk memberikan jawapan bagi pihak kerajaan secara menyeluruh. Sudah tentulah jawapan daripada kepimpinan tertinggi kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Tapi kepada saya ialah apa-apa yang memberi manfaat yang baik, lebih-lebih lagi membuka mata dunia tentang kesiapsiagaan Malaysia dalam mendepani suasana ekonomi negara dan dunia, sudah tentulah negara bersedia ke arah itu. Ini pada penilaian saya. Tetapi apapun kita tunggulah. Mungkin jawapan yang lebih tepat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian, terima kasih. Ya. Saya jemput Puan Teresa Kok Su Sim. Terima kasih Datuk Speaker. Salam ubah Vanagam. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Menteri. Assalamualaikum dan bismillah. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada para pelajar sekolah menengah ke Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Seputih yang menanyakan soalan. Datuk Yang Dipertua, saya memohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Tanjung Piai, Yang Berhormat Bacok dan Yang Berhormat Kelang pada tarikh 18, 25 dan 26 November kerana ia menyentuh perkara yang sama iaitu berkaitan media sosial dan penyalahgunaan internet. Ya, sila. Terima kasih. Untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, bagi tempoh 1 Januari 2013 hingga 30 September 2013, pihak kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun SKMM telah menerima sejumlah 8,101 aduan di mana 63% daripadanya adalah mengenai prestasi perkhidmatan pemberi perkhidmatan seperti ketidakpuasan hati pengguna dengan perkhidmatan yang kurang memuaskan, sambungan jalur lebar yang perlahan dan liputan perkhidmatan 3G yang masih belum meluas. Selebihnya iaitu 37% daripada jumlah aduan adalah berkaitan kandungan melalui media baru, SMS, TV dan radio. Termasuklah juga isu mengenai struktur telekomunikasi dan radiasi, jenayah cyber seperti phishing dan lain-lain, dan terdapat juga aduan yang dilapor adalah di luar bidang kuasa SKMM. Aduan tersebut sama ada diambil tindakan di bawah Pertukaran Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau akan dirujuk terus ke agensi berkaitan seperti PDRM, JAKIM dan sebagainya untuk tindakan selanjutnya. Sepanjang tempoh 2008 hingga 2013, pihak SKMM telah menyekat 6,640 laman web yang melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia serta undang-undang bertulis negara yang lain yang melibatkan kesalahan seperti laman web bank palsu, pelanggaran hak cipta, kandungan lucah dan lain-lain. Sehingga kini sebanyak 29 kes sedang dalam siasatan SKMM bagi kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, termasuklah kes-kes di mana
media sosial dan blog digunakan untuk menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan institusi Sultan dan Raja. Terkini, seorang individu yang berumur 28 tahun telah disabit di bawah Seksyen 233 Akta yang sama dengan kesalahan menghina Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menerusi laman Facebook dan telah didenda sebanyak RM20,000 oleh Mahkamah Session. Untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, pengguna internet di negara ini telah melebihi 17.7 juta orang dan pengguna aplikasi media sosial terutamanya Facebook adalah yang paling ramai di negara ini mengikut nisbah pengguna dan bilangan penduduknya. Semua pengguna media sosial di negara ini masih lagi diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat masing-masing selagi ia termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan dan tidak melanggar mana-mana undang yang sedia ada. Ini semua mencerminkan tahap kebebasan bersuara dan maklumat di negara ini adalah di kedudukan yang lebih baik daripada apa yang digambarkan. Pihak kementerian melalui SKMMM sentiasa melakukan pemantauan terhadap kandungan internet secara rambang dan pemantauan berdasarkan aduan. Menyedari bahawa kandungan laman web dan blog ini tidak dapat dikawal sepenuhnya, pihak Suruhanjaya mengambil tindakan proaktif untuk mendidik pengguna-pengguna internet melalui penggunaan internet secara positif serta mengamalkan pengawal selian kendiri dengan izin self-regulation. Di samping itu, Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah didaftarkan sebagai satu forum industri untuk mempromosikan kawal selia kendiri di antara penyedia kandungan ataupun penggiat industri dan juga pengguna. Terima kasih. Ya, Putih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya percaya dari 8,100 lebih aduan yang diterima oleh MC-MC itu termasuk aduan saya yang dibuat semenjelang Hari Raya. Datuk Yang di-Pertua, bagi saya rasa yang tindakan yang dilakukan oleh MC-MC ini selalunya diarahkan oleh pemimpin politik Barisan Nasional. Misalnya dalam kes yang RVV broker seks itu, ia diarahkan oleh pemimpin Barisan Nasional, baru tindakan diambil dengan secepat. Dan 2 minggu selepas itu adalah aduan di mana terdapatnya yang satu artikel yang berjudul China pun mau duit zakat dari Zakop yang dikeluarkan dalam bmbesut.blogspot.com dan juga blog boykot barangan China DAP, di mana saya dikatakan mendesak JAIS Selangor untuk memberi wang zakat kepada masyarakat Cina. Satu tuduhan yang memang tak pernah dikeluarkan oleh saya langsung. Bila saya buat laporan polis kata pergi buat laporan kepada MC-MC. Ini soalan. Bila saya email follow up dengan MC-MC, mereka tak ada jawapan. Lepas tu saya terima jawapan parlimen daripada menteri pada bulan September yang kata yang clay sex blogger itu adalah melibatkan masyarakat secara umum. Tapi dalam aduan saya itu adalah serangan peribadi di antara dua pihak. Saya nasihatkan ambil civil. Tapi isunya ialah bila artikel seperti ini keluar, saya terima banyak kritikan daripada orang ramai, termasuk rakan-rakan Melayu daripada Pakatan Rakyat. Soalan saya ialah senang. Why double standard? Kerana itu tuduhan lemparkan saya tak penting dari Sakop, DAP, China, lepas tu tidak ambil tindakan. Tapi bila yang ada isu yang berpihak pada yang merosakkan, yang menteri kata ini ada modal politik, tindakan diambil. Ini soalan yang saya tanya, apakah kriteria, what is the standard SOP bila MC-MC ambil tindakan? Ini soalan saya, kerana yang dituduh pada saya itu juga melibatkan masyarakat umum. Saya ditahan di bawah ISA kerana order orang sebarkan fitnah dalam internet, lepas tu polis ambil tindakan secara langsung. So soalan saya ialah, apakah yang SOP bagi MC-MC untuk ambil tindakan? Ya, cukup. Ya. Sila Menteri. Menteri boleh tanya satu soalan. Bisa jawab. Yang Muhammad Seputih, sebenarnya pihak kerajaan tidak pernah mengamalkan sikap diskriminasi. Seperti jawapan saya sebelum ini, kita bagi sama rata. Dalam hal yang berhormat, sebenarnya kes yang seperti yang saya maklumkan jawapan sebelum ini adalah lebih menjurus kepada tindakan sivil. Dan kita telah maklumkan kepada yang berhormat supaya mengambil tindakan sewajarnya. Dan sebenarnya kalau yang berhormat lihat, jika dibandingkan dengan kes-kes Elvin dan kes-kes yang lain,
sebenarnya kita tidak ada double standard. Untuk kes yang di mana kaum wanita Melayu yang mengambil tindakan dengan dengan membela anjing dan sebagainya, tindakan kita ambil dan bersama juga dengan tindakan untuk Yang Berhormat. Jadi untuk kes Yang Berhormat, saya cadangkan supaya Yang Berhormat buat tindakan sivil di mahkamah. Ya. Terima kasih. Dan saya rasa kes peribadi tidak perlu bawa dalam diwan lah. Ini bukan kes pribadi lah. Ini melibatkan. Cukup. Lipis. Mengaku double standard juga. Terima kasih kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua memberi laluan kepada saya untuk bertanyakan soalan. Perkembangan aplikasi media baru di telefon, termasuklah WhatsApp, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, banyak mencipta kesan positif atau negatif. Seperti yang dikatakan Seputih, saya juga sebenarnya ada membuat laporan polis pun tidak ada ambil tindakan. Maknanya di manakah double standard demikian rupa? Saya ingat rakan-rakan lain pun banyak yang buat report. Tak ada pun. Jadi tidak ada langsung dalam hal ini kita double standard. Ya, tidak ada. Tapi soalan saya, sabar. Soalan saya pendek pada Seputih lagi. Saya pendek pada Seputih. Seputih tadi macam berucap. Saya tak berucap pun. Saya cuma nak bagi tahu. Saya sendiri ada juga buat report. Ini ucapan lah. Saya sendiri pada buat report tak diambil pun tindakan. Saya tak lapor pun pada menteri. Saya maknanya kita rasa mungkin disiasat tetapi tidak ada perkara maklumat atau perkara berbangkit yang boleh dikaitkan. Jadi soalan saya, adakah pihak kementerian akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas betul? Jawatan kuasa khas betul yang khusus dalam menyiasat kes-kes yang berkaitan seperti yang kita selalu bincangkan. Kepala babi lah, hantar babi lah dan sebagainya. Hari raya buat sup dan sebagainya. Ini yang saya nak tanya. Ada pihak kementerian akan menubuhkan satu jawatan kuasa betul. Yang mana menteri jawab tadi tak mampu nak pantau semua. Jadi kita tubuhkan jawatan kuasa kalau ada pandangan daripada pihak menteri. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Lipis. Untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya kes-kes dari segi yang berkaitan dengan media sosial adalah tidak banyak. Tapi setakat ni sekiranya terdapat isu-isu berkaitan yang memerlukan dari segi teknikal oleh pihak kementerian, biasanya pihak kementerian akan membantu. Dan kebanyakan kes-kes yang kita buat seperti yang saya maklumkan sebelum ini, peranan pihak kementerian melalui SKMM adalah lebih kepada membantu, ya. Dan dalam segi kesiasatan dan selepas kesiasatan yang diambil, kita akan memaklumkan kepada pihak pendakwaan. Jadi bergantung kepada maklumat dan hasil siasatan yang telah kita majukan kepada pihak pendakwa, sama ada pendakwaan perlu diteruskan ataupun dakwaan perlu dilakukan adalah bergantung kepada hasil keputusan yang akan ditetapkan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Jadi untuk soalan yang dimaklumkan oleh YB Lipis, setakat ni saya rasa tidak perlulah kita mengadakan satu badan khusus hanya untuk mengkaji dari segi isu media sosial. Terima kasih. Ya. Saya jemput Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, anak-anak yang dikasihi. Program Permata Negara dilaksanakan bertujuan untuk menawarkan satu alternatif dalam asuhan dan didikan awal kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Ianya disasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 4 tahun daripada keluarga yang berpendapatan rendah di kawasan pinggir dan juga luar bandar. Pada masa ini, pelaksanaan program Permata Negara di negeri Sarawak turut diperluaskan ke semua taska kelolaan agensi kerajaan, iaitu Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional melalui Taska Permata KEMAS dan Taska Permata Perpaduan.
Kesemua taska-taska ini telah menggunakan pakai kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan, iaitu kurikulum Permata Negara sebagai kurikulum pengajaran dan pembelajaran sejak tahun 2009. Pelaksanaan Permata Negara juga disasarkan satu pusat anak Permata Negara di satu kawasan parlimen dan dibuat secara berperingkat-peringkat. Pecahan pusat anak Permata Negara dan taska permata yang telah beroperasi di negeri Sarawak mengikut agensi pelaksana adalah seperti berikut. Yang pertama, pusat anak Permata Negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri sebanyak 3, taska permata kemas Jabatan Kemas sebanyak 16, taska perpaduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sebanyak 3. Kita berharap pelaksanaan program permata ini dapat melahirkan generasi yang mampu menjadi pemimpin yang rasional, yang mempunyai keterampilan wasatiyah sebagaimana contoh yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat semalam. Malaysia mampu untuk meningkatkan diri ke tangga ke-6 dalam report Ease of Doing Business Report World Bank daripada tangga ke-23 ke tangga ke-6 semalam, dan kita jangka ianya akan meningkat dan pemimpin-pemimpin kecil di masa akan datang kita berharap mampu untuk meningkatkan tangga Malaysia di peringkat yang ulung di masa akan datang melalui didikan yang telah kita buat. Semua ini adalah usaha yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ya. Limbang. Terima kasih, ini betul. Terima kasih Menteri. Pada masa ini ada beberapa tempat di Limbang dan juga saya rasa di tempat-tempat lain juga di Sarawak, iaitu di mana tadika kemas, ya, Taman Asuhan Kemas ini hanya menumpang di bilik-bilik rumah panjang, di balai-balai raya di kampung, dan juga kadang-kadang di bawah bangunan surau pun ada. Jadi soalan tambahan saya, Menteri, ialah dapatkah sekiranya kerajaan, ya, iaitu sebagai to complement, mereka ini adalah tadika kemas tetapi mereka tidak mempunyai infra yang sepatutnya, mungkin sebab kekangan kewangan dan sebagainya. Jadi supaya sekiranya permata ini dapat mengambil alih, to complement, bukan nak bertindihlah dengan kemas di bawah KKLW, untuk mengambil alih kemas-kemas, tadika-tadika kemas yang boleh dikatakan menumpang ini, ya. Ada yang setengahnya dah beberapa tahun menumpang begitu saja, ya. Kita telah pun meminta, memohon dan sebagainya, sebab kita tahu ini tujuan objektifnya adalah sama ada kemas ataupun permata. Itu soalan saya, Menteri. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, pada masa sekarang, oleh kerana program permata ini adalah di antara yang program yang terbaik di negara ini, jadi permata membagi ruang dan juga laluan kepada semua taska kemas, perpaduan ataupun di Jabatan Perdana Menteri sendiri, supaya mereka menghantar kaki tangan mereka, pegawai mereka untuk kita latih. Setelah mereka mengikuti latihan yang dibuat oleh pihak permata, dan mereka boleh namakan tadika tersebut sebagai tadika yang diunjurkan oleh permata, dengan membuat sedikit perubahan supaya nama permata itu tidak dikurangkan kepada nama kepada yang lain. Jadi maksudnya cuba uruskan untuk mendapatkan pesarana tu daripada Kementerian Luar Bandar ataupun kerajaan negeri ataupun daripada jabatan-jabatan, kami bagi latihan. Sudah pasti setelah mereka mendapat latihan, mereka kena ubah suai, perbaiki sedikit untuk membolehkan ianya sama seperti standard permata. Yang kita penting ni, taska ni adalah guru yang mengajar itu mesti mempunyai pengetahuan dan juga melaksanakan kurikulum yang dianjurkan oleh permata. Saya percaya kalau seluruh negara pun dijadikan permata, sudah pasti di satu hari nanti Malaysia akan ditadbirkan oleh orang yang bersifat permata tadi, di mana jiwa mereka lebih
lebih, orang kata lebih positif, tidak memberi kritikan yang membentuk fitnah, tidak membuat perkara-perkara yang boleh merosakkan negara, tetapi lebih terus menjurus menjaga negara bersama untuk kepentingan bersama. Ya, belakang sekali. Keluar dah. Ya, sila. Terima kasih Tuan saya nak bertanya kepada Menteri, program permata ini satu program yang menggunakan wang rakyat yang banyak. Jadi bagaimana diukur kejayaan program ini? Jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih. Sila. Saya seringkali tertanya-tanya dan saya minta kita buat perbincangan terbuka berkaitan duit rakyat dan juga duit kerajaan. Jangan pergi sebut duit rakyat, sesuatu yang telah rakyat telah langsaikan. Contohnya macam duit zakat. Duit zakat ialah duit yang kita kena keluarkan daripada harta kita kerana itu hak zakat. Apakah bila dia jadi zakat, kita kata tu duit saya? Bukan duit saya lagi. Duit yang mesti ditakbir oleh para pentadbir yang mengambil zakat tadi. Bila kita bayar cukai, setengah tak bayar cukai pun, bayar cukai. Duit itu duit siapa? Jadi perkataan rakyat lah yang ni kita kena tengok bagi betul. Ini kita buat polemik, kita buat perbincangan terbuka supaya kita menjadi manusia yang lebih berhemah bila berbicara. Perkataan rakyat, perkataan duit, ini semua duit rakyat, ini duit rakyat. Jadi kena cakap bagi betul. Kamu orang sunnah cakap elok, bercakap bangun Okey. Berhubung dengan program permata ini yang kita baru laksanakan, tetapi kita lihat dalam jangka pendek anak-anak yang dilatih melalui permata itu dia mempunyai tahap kecapaiannya lebih daripada anak-anak yang di bawah yang taska biasa, sebab mereka ini telah diberi latihan untuk orang kata pemikiran dan juga pembelajaran terkini. Jangka pendek mereka sudah mendapat ilmu yang sewajarnya, makanan rohani yang sewajarnya. Jangka panjang, kalau anak-anak ini dijaga, sudah pasti mereka menjadi orang yang berguna. Tapi kita harus ingat, ada satu kes yang berlaku dahulu, di mana anak pintar bernama Hanafi, yang boleh baca novel di masa dia tadika lagi. Tetapi oleh kerana dia terlampau advance, dia masuk sekolah rendah, dia sudah boleh membaca, boleh baca novel, boleh buat matematik. Tapi sebab tidak ada tempat untuk mereka semasa di sekolah rendah di zaman tersebut, dan di sekolah menengah tidak ada tempat, akhirnya dia jadi boring. Sekarang dia hanya sampai ke peringkat form 5, sekarang jual roti canai di satu tempat. Kita lihat benda ini kita kena jaga. Bila kita latih orang ni supaya jadi manusia yang hebat, kena ada tempat yang hebat untuk mereka. Kalau macam kita latih mereka untuk menjadi pemimpin yang hebat, satu hari mereka akan jadi ahli parlimen, Perdana Menteri yang juga hebat, yang mampu untuk memberi hujah, yang mana baik itu baik, yang mana tak baik itu tak baik. Ini sekarang ni kalau pembangkang, yang mana yang kita buat baik pun jadi tak baik, yang pembangkang buat tak baik, dia kata baik. Itu sebab kita lihat akhbar dan juga portal pembangkang. Yang tak baik, kalau pembangkang cakap, jadi baik. Yang hak baik, apa yang kami buat baik, mereka tak cakap baik. Itu bukan cara Islam. Islam lihat yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Ya. Boleh minta satu, Tuan. Puan Elis Lau Kiong Yeng Lanang. Boleh minta satu. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan lanang nombor 6. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menjawab pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Lanang bersama-sama pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Bukit Mertajam yang dijadualkan pada 6 November, YB Ahli Parlimen Kinabatangan pada 11 November, YB Ahli Parlimen Lembah Pantai dan YB Ahli Parlimen Lenggung pada 12 November, memandangkan kelima-lima soalan tersebut menyentuh perkara dan isu yang hampir sama. Ya, sila. Kaedah pemberian subsidi di Malaysia perlu distruktur semula agar pemberian subsidi lebih fokus dan menepati kumpulan sasar. Langkah rasionalisasi subsidi dilaksanakan dengan mengalih secara berperingkat kaedah pemberian subsidi secara pukal
yang membawa banyak ketirisan kepada subsidi yang bersasar. Di bawah prinsip ini, pemberian subsidi akan tetap diteruskan tetapi akan disasarkan hanya kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Tuan Yang Pertua, bagi mengurangkan bebanan golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah, berikutan rasionalisasi subsidi bahan api, kerajaan akan meningkatkan pemberian BRIM dalam bajet 2014. Pemberian BRIM kepada isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah ditingkatkan sebanyak RM150 kepada RM650. Bagi individu bujang berumur 21 tahun dan ke atas yang berpendapatan bulanan tidak melebihi RM2,000, nilai BRIM dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Buat pertama kalinya, BRIM diperluaskan kepada isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000 dengan pemberian sebanyak RM450. Sebagai tambahan, semua penerima BRIM akan diberi caruman insurans takaful berkelompok rakyat satu Malaysia iBRIM bernilai RM50. Skim insurans ini dapat memberi perlindungan maksimum sehingga RM30,000 kepada penerima BRIM sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Peruntukan sejumlah 4.6 bilion akan disediakan untuk pemberian BRIM tersebut yang dijangka memanfaatkan 7.9 juta penerima. Selain itu, bantuan persekolahan RM100 seorang anak jumlah RM540 juta dan voucher buku RM250 berjumlah RM325 juta adalah diteruskan. Subsidi pesawah, nelayan, kesihatan, pendidikan, PT-PTN, minyak masak, gas masak, beras, tepung, RON 95, diesel masih diteruskan. Bagi golongan berpendapatan sederhana pula, kerajaan akan memberi pelepasan cukai khas sebanyak RM2,000 ke atas pendapatan untuk mereka yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Langkah ini akan memberi penjimatan bayaran cukai sehingga RM480. Selain itu, kerajaan juga telah mengumumkan pengurangan kadar cukai kepada kumpulan tersebut semasa bajet 2013 yang turut memberi penjimatan cukai sehingga RM475 ke atas pendapatan tahun 2013. Bagi membendung kegiatan penyeludupan diesel dan petrol bersubsidi, salah satu punca ketirisan subsidi, kerajaan telah mengambil langkah-langkah penguatkuasaan. Antaranya adalah pertama, mengeluarkan arahan pada semua stesen minyak jualan diesel hanya untuk tangki kenderaan sahaja, tanpa melalui bekas atau tong kecuali atas kebenaran pengawal iaitu melalui permit barang kawalan. Kedua, stesen minyak dalam lingkungan 50 km dari sempadan hanya dibenarkan menjual 20 liter minyak kepada kenderaan asing selaras dengan larangan ekspor di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan larangan ekspor 2011 yang berkuat kuasa mulai tahun 2011. Ketiga, mengadakan kerjasama tindakan bersepadu dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain seperti Kastam, Pasukan Gerakan ARM PGA, Unit Pencegahan Penyeludupan UPP, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Angkatan Tentera Malaysia. Keempat, menempatkan rela di 45 buah stesen minyak di 4 buah negeri yang bersempadan untuk membendung pengaliran diesel dan juga minyak bersubsidi ke Thailand. Kelima, mengarahkan semua syarikat pengeluar minyak menghantar maklumat belian oleh stesen-stesen minyak secara harian sebagai langkah pemantauan ke atas mana-mana stesen minyak yang membuat pembelian diesel dan petrol dalam kuantiti yang meragukan. Tuan Yang Pertua, berhubung dengan penyerahan kuasa pemberian subsidi petrol yang dituntut apabila memeterai perjanjian perdagangan pelbagai hala, kerajaan tidak bersetuju untuk menyerahkan kuasa tersebut pada mana-mana perjanjian perdagangan pelbagai hala. Pemberian subsidi petrol dan diesel adalah hal ehwal domestik dan di luar bidang perjanjian perdagangan. Terima kasih. Ya, Lanang. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Semasa kerajaan mengurangkan subsidi, Yang Berhormat Kinabatangan kata harga minyak naik tidak menjejaskan golongan miskin. Adakah kerajaan sedar bahawa banyak lagi orang Iban dan penduduk di luar bandar masih terpaksa menggunakan genset kerana mereka belum mempunyai bekalan elektrik? Genset guna apa?
guna diesel lah. Jadi apakah yang telah dirancang oleh kerajaan untuk membantu golongan tersebut memandangkan mereka pendapatan rendah dan tanggungan keluarga yang amat berat. Tambahan pula subsidi gula telah dimasukkan dan GST akan dilaksanakan. Walaupun BRIM telah dinaikkan 500 kepada 650, tetapi duit sebanyak RM1.78 sehari adalah tidak mencukupi untuk membeli 1 liter diesel. Saya minta jawapan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Lanang. Dalam bajet 2014, kita mengutamakan mempergiat pembangunan luar bandar, dan pada ketika yang sama kita juga akan menambah bilangan usahawan dan juga pendapatan penduduk di luar bandar khasnya. Segala perkara ini akan meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar, termasuklah di Sarawak, termasuklah kaum Iban yang disebut oleh Lanang, dan segalanya itu dalam satu package keseluruhan yang kita bantu kepada rakyat. Sebagaimana yang Lanang sebut tadi, kita amat prihatin sebenarnya terhadap apa yang disebut bekalan elektrik akan kita tambah supaya genset akan berkurangan, dan apabila Lanang menyebut GST satu bebanan, kita akan memberikan penjelasan kepada umum tentang GST ini, bahawa GST tidak semestinya akan menyebabkan barangan naik kerana kita memberhentikan cukai 10%, memberhentikan cukai 5%, memberhentikan cukai 6%. Kadang-kadang cukai terhadap satu-satu barangan berjumlah 16%. Tetapi dengan ada GST, cukai akan diseragamkan hanya kepada 6%. Terima kasih. Ya, Kinabatangan. Terima kasih, Datuk Pertua. Memang benar, saya menjelaskan semasa kenaikan harga, pengurangan subsidi itu, saya telah memuatkan dalam Twitter saya bahawa beban daripada penarikan subsidi ini tidak ditanggung semua oleh rakyat miskin. Sebab yang paling banyak mengaut keuntungan daripada subsidi ini orang kaya raya, macam Salam, kereta besar dalam bandar. Saya, Datuk Pertua, saya soalan tambahan. Apakah kerajaan juga akan merasionalisasikan subsidi ini? Sebab kita lihat bahawa subsidi petrol ini, orang negara luar pun yang tinggal di negara ini, sebab ada dari Singapura, dari Filipina, dari Thailand, dari Australia, dari China, dari Amerika, masuk petrol station dapat subsidi. Memang jelas bermakna subsidi ini tidak rasional untuk semua. Dan adakah kerajaan mungkin menaikkan BRIM itu dan menarik semua subsidi yang ada? Sebab itu jelas untuk rakyat. Ya. Setujukah kerajaan atau tidak? Ya. Itu soalannya. Jangan dengar cakap pembangkang ni mengelirukan rakyat. Sila Menteri. Jumlah segala subsidi ialah 44 bilion. Jumlah subsidi petroleum sahaja 24.8 bilion. Jumlah defisit kita 40 bilion. Jika kita hentikan semua subsidi petroleum 24.8 bilion, dengan yang perkataan kita mempunyai jumlah 24.8 bilion, 24.8 ribu juta ringgit lagi untuk kita membantu rakyat dari segi pelbagai aspek pembangunan. Tetapi kerajaan tidak akan melaksanakan perkara sedemikian secara drastik. Ia bergantung kepada keadaan ekonomi semasa, harga pasaran minyak dunia dan keupayaan kerajaan untuk meneruskan subsidi-subsidi ini. Saya telah nyatakan bahawa subsidi ini ada pelbagai. Antaranya yang saya ingin kongsikan di sini, misalnya, yang ini jarang disebut oleh orang apabila menyebut tentang subsidi. Bagi pinjaman yang dibuat oleh PT-PTN daripada pasaran keuangan untuk membiayai pinjaman pendidikan pada rakyat, kadar faedah yang dikenakan oleh institusi kewangan adalah dalam lingkungan 3.8% hingga 5.15%. Semua kadar faedah itu kerajaan bagi subsidi 100%. Nilai subsidi untuk pinjaman PT-PTN ini 1.1 bilion.
dan 1% yang kita kenakan kepada pelajar itu yang dikutip daripada peminjam PTPTN diguna untuk kos pentadbiran PTPTN. Namun subsidi ini ada pelbagai jenis dan kita tidak bercadang untuk memansuhkan semuanya dan kita akan melaksanakan perkara berperingkat-peringkat. Sebagai contoh, daripada pengurangan subsidi gula, angka yang sebenar, ada yang kata 300, ada yang kata 500 juta penjimatan. Angka sebenar 442 juta subsidi gula untuk tahun ini. Apabila kita mansuh, kita tarik subsidi gula 100%, kemanakah duit itu dibelanjakan? Kemanakah duit 442 juta itu dibelanjakan? Misal, kaedah pembelanjaan kita pada tahun hadapan, kita akan bina 50 klinik Satu Malaysia yang baru, 30 klinik desa yang baru, 6,800 jururawat yang baru. Semuanya ini kita kurangkan daripada makanan yang membawa kemudaratan dan kita agih keuangan itu untuk faedah manfaat rakyat melalui kesihatan yang lebih baik. Terima kasih. Saya jemput Tuan Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Speaker. Ya. Soalan tambahan? Ya, sila. Soalan tambahan? Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kehangatan kempen Sungai Limau sudah bermula. Harap-harap tiada yang bergaduh. Datuk Yang di-Pertua berhati mulia. Soalan saya nombor 7. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Jerantut di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 30 September 2013, Jabatan Kerja Raya ataupun JKR telah menerima peruntukan sebanyak 22.6 bilion bagi melaksanakan sebanyak 4,763 projek dalam rancangan Malaysia yang ke-10. Daripada jumlah 4,763 projek ini, sebanyak 3,815 projek atau 80% telah disiapkan. 5,509 projek iaitu 11% dalam peringkat pembinaan dan 439 projek lagi iaitu 9% dalam peringkat pra-pembinaan. Manakala projek yang dikategorikan sebagai projek sakit iaitu mengalami kelewatan melebihi 60 hari atau 20% daripada jadual perancangan asal ialah sebanyak 42 bilangan projek sahaja atau 2% daripada jumlah keseluruhan projek yang dilaksanakan oleh JKR. Datuk Yang di-Pertua, kementerian ini sememangnya sentiasa berusaha untuk melaksanakan penambahbaikan bagi menangani isu dan masalah yang sering berlaku dalam pengurusan projek, khususnya melibatkan projek sakit. Ini termasuklah mengkaji dan menambah baik mekanisme berkaitan peraturan-peraturan semasa dan memastikan pelaksanaan projek tidak terjejas dan dapat disiapkan mengikut jadual. Sehubungan itu, Datuk Yang di-Pertua, antara langkah-langkah yang telah, sedang dan akan diambil oleh kementerian ini untuk menangani isu dalam pengurusan projek ini adalah seperti berikut. Pertama, memastikan peruntukan yang mencukupi sebelum sesuatu projek itu dilaksanakan. Kedua, isu-isu berkaitan pengambilan balik tanah dan masalah tapak diselesaikan terlebih dahulu untuk projek bangunan sebelum Jabatan Kerja Raya melantik kontraktor. Yang ketiga, menerangkan variation order atau VO dengan izin melalui penglibatan secara langsung semua pihak yang berkaitan, khususnya agensi pelanggan semasa perancangan dan penyediaan ringkasan projek. Yang keempat, memperketatkan kriteria pelantikan juru perunding dan kontraktor menerusi penambahbaikan dalam garis panduan dan surat-surat perkeliling kerajaan. Yang kelima, menguatkuasakan penggunaan industrialized building system atau IBS dengan izin, iaitu sekurang-kurangnya 70% dalam setiap projek kerajaan. Dan yang terakhir, memantapkan etika dan integriti dalam sektor pembinaan menerusi kerjasama dengan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Datuk Yang di-Pertua, di samping itu kementerian ini juga turut menubuhkan Jawatan Kuasa Projek Sakit atau JKPS
sebagaimana yang ditetapkan oleh perbendaharaan melalui surat keliling perbendaharaan bilangan 8/2009. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha untuk projek-projek di bawah kawalan kementerian ini atau Ketua Pengarah Kerja Raya untuk projek-projek milik kementerian ataupun agensi pelanggan. Jawatan kuasa ini berperanan untuk meneliti laporan projek yang telah dikategorikan sakit dan boleh mengambil ketetapan seperti berikut. Yang pertama, bagi projek sakit yang dikenal pasti kontraktornya masih berupaya menyiapkan kerja, jawatan kuasa akan mengesyorkan langkah-langkah pemulihan bagi membantu kontraktor menyiapkan baki kerja. Atau yang kedua, bagi projek sakit yang dikenal pasti tidak berupaya menyiapkan kerja, jawatan kuasa boleh memperakukan kepada pegawai penguasa projek untuk membuat penamatan selaras dengan syarat-syarat kontrak dan seterusnya melantik kontraktor penyelamat untuk menyiapkan baki kerja yang gagal disiapkan oleh kontraktor asal. Untuk makluman ahli yang berhormat, tindakan senarai hitam kontraktor dan arkitek perunding akan dibuat oleh badan-badan kawal selia profesional yang terlibat seperti Lembaga Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB, Lembaga Jurutera Malaysia atau LGM, Lembaga Arkitek Malaysia atau LAM, dan Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia atau LJBM. Manakala untuk kontraktor Bumi Putra pula, senarai nama kontraktor yang bersalah itu akan disenarai hitamkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor atau PKK. Di samping itu, senarai kontraktor yang telah didapati bersalah itu kemudian akan dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia untuk tujuan rekod melalui sistem pengkalan data berpusat dan dibuat hebahan melalui surat keliling perbendaharaan. Dan ini bagi memastikan kontraktor atau perunding tersebut tidak lagi dibenarkan memasuki sebarang tender kerajaan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Jelantut. Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang telah disampaikan. Dalam beberapa masa kebelakang ini, negara telah dikejutkan dengan beberapa insiden seperti bom runtuh yang berlaku di Stadium Negeri dan di buah masjid di Terengganu, serta silih runtuh di Hospital Sedang. Punca insiden ini mungkin ada kaitan dengan kelemahan aspek pengawasan mutu kerja dari kebentuk bangunan. Oleh demikian, saya ingin mengetahui daripada Pak Menteri, berapakah jumlah kerugian yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan daripada insiden-insiden tersebut. Saya juga ingin mengetahui, adakah kerajaan menuntut jumlah kerugian ini daripada pihak kontraktor? Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, soalan tadi menjurus kepada insiden yang berlaku di negeri Terengganu. Ya, mengenai insiden untuk pengetahuan Yang Berhormat pada ketika ini kerajaan negeri, ya, kerana ini merupakan prerogatif kerajaan negeri dalam proses, ya, mengumpul segala bukti yang ada dan kami difahamkan ianya akan dibawa ke mahkamah. Kes ini akan dibawa ke mahkamah. Dan mengenai aspek kerugian, Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon untuk menjawab soalan ini secara bertulis sekiranya maklumat tersebut boleh diberikan kepada pihak kami. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Ya, PJ Selatan. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, walaupun ada cara-cara untuk mengatasi masalah projek sakit, lewat dan tangguh, tapi masih banyak projek-projek yang kita nampak berlaku yang bergalai, yang masih tidak dapat diselesaikan. So, kalau nak setakat hanya untuk hitamkan syarikat-syarikat, itu tak memadai. Saya nak cadangkan, adakah kementerian bercadang untuk senarai hitamkan pengarah-pengarah syarikat? Yang ini penting. Sebab kalau kita hanya senarai hitamkan syarikat, pengarah-pengarah masih boleh tubuhkan syarikat baru untuk tender projek.
So saya rasa ini selain hitamkan pengarah, juga saya cadangkan supaya tarik balik PKK dan juga CIDB. Ya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, seperti yang telah Kementerian maklumkan sebelum ini melalui jawapan-jawapan kepada Dewan Yang Mulia ini, Kementerian adalah dalam proses menubuhkan jawatan kuasa, telah ditubuhkan jawatan kuasa, dan jawatan kuasa teknikal ini dipengerusikan oleh pengarah CIDB Malaysia sendiri, dan antara perkara-perkara yang dikaji termasuklah perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, dan saya yakin dan percaya apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat dalam prerogatif jawatan kuasa tersebut yang melibatkan semua pemain industri, dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, akan ada perbentangan oleh jawatan kuasa ini yang dia akan dibuat pada 4 hari bulan November ini di hadapan Menteri, dan kita harapkan apabila ada kolaborasi atau laporan daripada jawatan kuasa ini akan memasukkan aspek-aspek yang sebelum ini mungkin tidak dilihat secara terperinci, kerana maklumlah kes-kes yang berlaku Yang Berhormat mempunyai impak yang berbeza, kesan yang berbeza dan sebab yang berbeza. Jadi kita perlu melihat kepada industri ini secara holistik dan mencari jalan penyelesaian. Dan bagi pihak kerajaan, kita mengalu-alukan rakan-rakan daripada pembangkang untuk memberikan kita maklum balas yang positif bagi kita sama-sama membangunkan industri pembangunan di Malaysia. Terima kasih Dato' Yang Bertuah. Ya, saya jemput Tuan Muhammad Hanifah bin Maidin. Terima kasih Dato' Tua. Soalan saya soalan nombor 8. Sila Menteri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini soalan untuk Sepang. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, terdapat 3 jenis perkhidmatan di bawah kelas lesen teksi lapangan terbang, iaitu bajet, premier dan keluarga. Jadi teksi bajet adalah teksi yang menggunakan kereta 2000 cc ke bawah. Misalnya macam Proton Wajah dan Proton Saga. Teksi premier ialah perkhidmatan yang disediakan menggunakan kereta 2000 cc ke atas. Misalnya seperti Perdana. Manakala van pula digunakan bagi perkhidmatan keluarga, biasanya 6 seaters and above dengan izin. Dengan adanya pilihan ini, penumpang bebas untuk memilih jenis perkhidmatan teksi yang sesuai dengan keperluan mereka. Oleh yang demikian, teksi lapangan terbang bukanlah penyebab kepada terjejasnya pendapatan pemandu-pemandu teksi premier dan van di terminal penerbangan terbang murah ataupun LCCT dengan izin. Dari segi ulat juga, bagi gejala ulat di lapangan-lapangan terbang, SPAT amat memandang serius akan perkara ini, dan pada masa ini kegiatan ulat di lapangan-lapangan terbang di negara ini masih dalam keadaan terkawal. Sebagai langkah pencegahan dan pemantauan, penguatkuasaan telah dilaksanakan sewajarnya. Antaranya ialah penempatan anggota-anggota penguatkuasaan SPAT sepenuh masa di beberapa lapangan terbang utama seperti KLIA, dan penugasan mereka ialah 24 jam. LCCT juga dan lapangan terbang Bayan Lepas dan juga Pulau Pinang. Jadi selain daripada itu, SPAT sedang dalam proses untuk membuat pemantauan melalui rakaman kamera litar tertutup ataupun CCTV dengan izin bagi memudahkan pemantauan dan dijadikan bahan bukti apabila kes dibicarakan di mahkamah. Itu saja. Terima kasih. Yes, Pang. Terima kasih Perdana Menteri. Saya ingin saya mendapat maklumat Menteri bahawa ringkas kan. Ya, saya mendapat maklumat bahawa dari segi perkhidmatan premier dengan van khususnya, mereka terjejas teruk kerana sebagai contoh bagi perkhidmatan van, AirAsia Tune juga menyediakan apa yang dipanggil Skyvan, di mana Skyvan ini harganya lebih murah, dan saya dipahamkan apabila mereka contoh nak pergi Kuala Lumpur, mereka hanya bayar RM90, sedangkan naik premier ni atau van biasa lebih kurang RM100. Tetapi pemandu dapat 100%, sedangkan untuk mereka yang menaiki membawa teksi premier dan sebagainya, mereka kena deduct dalam 6%. Jadi saya ingin tahu, sebab mereka mengatakan premier, mereka kalau dalam peak hour pun mereka hanya dapat paling maksimum 3 trip saja.
sedangkan untuk bajet dan sebagainya lebih banyak. Sedangkan perbezaan harga hanya 25% saja perbezaan. Jadi saya, dan dengan ditambah lagi ulat ni, walaupun menteri kata ada satu penguatkuasaan, tapi realitinya komplain yang kami terima daripada pemandu taksi, mereka mengatakan kejadian itu terus berlaku. Jadi saya rasa perlu ada satu pelancaran peperangan ke atas ulat-ulat ni, supaya kerajaan nampak serius dan tak akan berulang lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Muhammad. Sebenarnya kalau kita melihat daripada segi ulat dulu, saya nak sentuh mengenai ulat, kita kena tahu sama ada yang dikatakan ulat itu adalah ada yang dikomplainkan ya, dengan izin yang kita dapat tahu bahawa yang dikatakan ulat ini adalah mereka yang sudah pre-arrange punya taksi dengan izin. Pre-arrange di mana mereka misalnya dari luar sudah ada kontak dekat sini. Jadi mereka sudah berurus sesama sendiri untuk mengambil mereka di airport. Jadi ini di antara dikatakan ulat. Tidak dinafikan memang ulat ini sentiasa berlaku. Jadi pemantauan adalah satu pemantauan yang berterusan, program berterusan. Malah kita ada juga langkah-langkah yang kita ambil di airport, di mana adanya di CCTV diwar-warkan bahawa supaya tidak tidak terberdaya dengan touting dan juga dengan izin dengan ulat-ulat ni yang datang untuk mendapatkan pelanggan. Dan selain daripada itu juga kita ada mengadakan sempat menganjurkan program bersama dengan program-program yang dengan Jom Heboh lah, semua itu selain daripada di airport juga. Jadi dari segi pemantauan itu memang, dan juga penguatkuasaan itu memang berterusan. Dan dari segi taksi tadi berbeza dengan taksi Skyvan itulah di antara kita telah memberi peluang kepada taksi-taksi ini untuk memberi perkhidmatan. Jadi mereka juga apabila mereka memohon permit itu, mereka digalakkan untuk membuat survey dengan izin, survey sendiri sebelum mereka memohon permit dan diluluskan, supaya mereka tahu pasarannya, berapa ramai orang yang memerlukan teksi di sana, berapa banyak lagi teksi-teksi lain yang boleh, dan juga bas menjadi persaingan kepada mereka. Terima kasih. Itu saja. Baiklah Yang Berhormat, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sentiasa. Rang undang-undang untuk